Okey, Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 Mutiara. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini, pagi ini ya. Untuk matematik kita di bab yang ke-8. Okey, kita telah pun masuk bab yang ke-8. Okey. Kalau kita tengok bab yang ke-8 yang kita telah pelajari hari itu, kalau yang tak mengikuti kelas itu sila rujuk balik dalam YouTube Cikgu Syahri Hari-Hari Main Bola. Dalam tu ada cikgu terangkan bab yang mula-mula sekali berkaitan dengan sudut, macam mana kita nak mengenal sudut, jenis-jenis sudut, kemudian kita nak mencari nilai sudut kan. Okey, untuk hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Okey, cikgu rujuk kepada buku teks tingkatan 1. Okey. Buku teks tingkatan 1. Okey, kalau kita tengok di situ. Okey. Hari ini kita akan mempelajari sudut berkaitan dengan garis berselang. Sudut berkaitan dengan garis berselang. Okay, bab-bab sebelum ni yang cikgu dah terangkan kepada kamu. Pembezaan-pembezaan ni cikgu akan terangkan kemudian nanti menggunakan jangka lukis. Penggunaan jangka lukis ni cikgu akan terangkan kemudian. Okey, cikgu nak teruskan dengan 8.2. Okey, 8.2 muka surat berapa? 185. Muka surat 185. Kalau kau buka buku teks muka surat 185. Okey. Sudut yang berkaitan dengan garis berselang. Okey, yang dinamakan sebagai garis berselang. Okey, yang dinamakan sebagai garis berselang. Okey, kita ada dua garisan. Okay. Dua garisan AB dan juga CD. AB satu garisan, CD satu garisan. Okey, kemudian dua garisan ini bertindih pada titik membentuk persilangan. Okey, persilangan ini yang kita panggil sebagai titik persilangan di sini. Titik persilangan ini. Titik yang bersilang di sini. Okey, cikgu tanda titik yang bersilang sini. Okey, tanda. Titik yang bersilang di sini, ini yang kita panggil sebagai titik persilangan. Kita panggil sebagai titik persilangan. Okey, titik persilangan di sini membentuk sudut 360 darjah. Di sini membentuk sudut 180 darjah. 180 darjah. Satu garisan ni, di bahagian atas ni, ini membentuk sudut 180 darjah. Okey, kalau kita mempunyai, kita ambil jangka lukis, kita titik persilangan sebagai pusat. Kita buat satu bulatan. Bulatan ni mestilah 360 darjah. Okey, katakan garisan AB. Garisan AB, kita ukur di titik ni sampai ke titik ni, ukuran sudut dia ialah sebanyak 180. Dan kita ukur di bahagian bawah ni, ada lagi 180, jumlah keseluruhan ialah 360. Okey. Hari ni kita nak mempelajari beberapa benda. Yang pertama sekali, cikgu nak cikgu nak tanda di sini ya. Okey. Bahagian ni. Bahagian ni. Ni bahagian ni. Bahagian ni. Okey, bahagian di sini.
bahagian. Okey, saiz dia kita besar sikit. Besar. Okey. Oh. Pada apa? Oh, kalau putih. Terlupa juga nak berwarna. Warna kita berwarna merah. Warna merah. Okey. Merah. Okey. Kita pakai warna merah. Okey. Okey, sekarang cikgu pakai warna merah. Okey, buat satu bulatan. Okey, bulatan ni. Okey. Oh, bulatan. Okey, cikgu nak terangkan kepada kamu sudut yang berselang tu yang mana satu. Okey, sudut yang berselang tu yang mana satu. Okey, sekarang cikgu ambil bulatan ni. Okey, ni sudut ni. Oh, buat biru ni. Okey, ni satu sudut. Yang ni satu sudut. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai sudut yang bertemu, berselang. Sudut yang berselang. Okey, sudut yang berselang ni. Ini sudut yang berselang ni. Sudut yang berselang ni. Ini nama dia ialah sudut yang berselang. Okey, sudut bertentangan bucu. Okey, sudut yang bertentangan bucu, tuan-tuan ingat. Sudut yang bertentangan bucu nampak ni dia bagi tahu. Sudut bertentangan bucu dinilai dia adalah sama. Sudut di sini sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Bila kita campurkan keseluruhan sudut-sudut yang kita tanda ni, semuanya bila kita campur 4 sudut ni hasil dia ialah 360 darjah. Itu juga dengan sudut ni. Sudut yang tengah-tengah atas sini 90 darjah, mestilah sebelah kiri ni pun 90 darjah, sini pun 90, bawah 90, sebelah kanan pun 90. Okey. Jadi kita dapat dua kesimpulan di sini. Yang pertama sekali kita tahu apakah itu sudut berselang. Sudut berselang terhasil di mana ada dua garisan di sini. Dua garisan bertemu pada titik, dia membentuk titik persilangan di sini. Okay, titik persilangan. Okey. Kemudian bila terjadi titik persilangan di sini, maka terbentuklah sudut keseluruhan dia 360. Dan kamu kena tahu sudut yang bertentangan mestilah nilai dia sama. Sudut yang bertentangan nilai dia adalah sama. Okey. Okey, itu yang kriteria yang kamu kena ingat dan juga faham. Kalau berlakunya persilangan dua garisan bersilang di antara satu sama lain dan bersilang dikenal pada titik, sudut yang terbentuk di antara sudut-sudut yang bersilang tu kita panggil sebagai sudut pertemuan tu. Dan jika kita tengok di situ, sudut yang bertentangan bucu, nilai dia adalah sama. Nilai dia adalah sama. Sebelah kiri sama belah kanan, sebelah atas sama dengan sebelah bawah. Okey, faham tu kan? Dia faham tak? Okey. Ni bahagian ni. Apa lah sudut? Ni. Sini dengan sini sama. Okey. Kemudian ada tani juga. Ni tani satu lagi. Ni. Okey. Sebelah sini. Okey, sebelah sini. Dengan sebelah sini. Sebelah sini. Nilai dia adalah sama. Okey, dia faham tak? Jadi kita faham di sini, konsep di sini iaitu jika ada dua garisan bersilang, sudut yang bertemu atau sudut bertentangan bucu, nilai dia adalah sama. Okey, yang arrow warna merah sama sebelah kiri, sama sebelah kanan. Yang arrow warna biru tu yang atas sama dengan yang di bahagian bawah. Okey. Okey,
Faham? Yang tu yang penting. Okey, habis. Ya, okey. Yang ni pula sudut D dengan B adalah sama. Okey. Ya. Konsep ni konsep lagi. Kita berhasil bagi belajar konsep. Tengok sudut di sini, sudut D sama dengan sudut B. Sudut D sama dengan sudut B. Kemudian sudut ni, sudut C sama dengan sudut A. Sudut D sama dengan sudut B, sudut A sama dengan sudut C. Okey. Sudut D tambah dengan sudut C hasil dia ialah 180. Sudut A tambah sudut B hasil dia 180. B tambah C nilai dia pun 180. A tambah D nilai dia 180. Kalau A 40, C pun 40. Kalau D 140, bawah ni pun 104. B pun 140. Okey, ni yang kamu kena ingat ni. Kena iaitu konsep sudut jika berlaku titik persilangan ataupun dua garisan yang bersilang, inilah kriteria ataupun sudut-sudut yang terbentuk hasil daripada dua garisan yang bersilang. Kita tengok sini, raja di sebelah, tengok contoh yang ke-9. Raja di sebelah menunjukkan dua garisan bersilang, kenal pasti dan letakkan sudut bertentangan bucu. Sudut bertentangan bucu ialah P dengan apa ni? P dengan apa? Ni saya nyatakan P dengan sudut yang bertentangan bucu. Sudut bertentangan bucu kita dapat padam ni. Okay. Sudut yang bertentangan bucu, kita dapat sini lah. Sudut apa ni? Sudut P dengan sudut P dengan sudut R. Itu yang sudut yang bertentangan bucu. Sudut bersebelahan pada garis bersilang. Sudut bersebelahan sudut mana? Sudut ni kita namakan sudut bersebelahan ni. Ni sudut bersebelahan. Kita buat sikit warna. Okey. Yang ni. Yang ni nama dia sudut Q ni, nama dia sudut apa ni? Sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, boleh? Okey, sudut yang bertentangan ni P dan P. R, sudut yang bertentangan bucu. Sudut Q ialah sudut yang bersebelahan pada garis bersilang. Okey. Itu yang kamu kena tahu. Okey. Okey, sudut P dan Q dan R ialah sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okay, kalau cikgu sebut tadi Q, bila Q maksudnya sebelah dia P, sebelah dia R. Okay, sebelah dia. Macam ni lah contoh. Tunjuk macam ni. Okay. Okay, kita stop. Video. Okey. Cikgu nak terangkan tentang garisan yang bersilang. Kita ada dua garisan. Ini satu garisan. Okey. Ini satu garisan. Okey. A, B, C, D. Okey. Okey, katakan gaya bersebelahan ni maksud dia ialah katakan kita diberi sudut ni. Sudut A, katakan sudut A lah. Sudut P lah. Jadi bersebelahan dengan P ni mungkin sebelah sini. Sebelah dia. Mungkin di sebelah sini. Ni yang namakan sebagai sudut yang bersebelahan.
bersebelahan. Okey, kalau kita katakan di sini, okey, sudut P, sudut Q. Okey, sudut Q yang bersebelahan dia ialah ni, sebelahan anda ataupun ni. Dia bergantung. Sudut P bersebelahan ni. Okey, kalau kita letakkan secara keseluruhan P, Q, R dan S. Jadi sudut bersebelahan P ialah S. Sudut bersebelahan P juga boleh jadi R. Sudut bersebelahan R boleh jadi Q. Sudut bersebelahan R boleh jadi P. Itu yang dinamakan sebagai sudut. Sudut yang bertentangan bucu nilai dia sama. Okey, sudut yang bersebelahan bila dicampurkan hasil dia ialah 180 darjah. Baik. Okey. Okey, boleh. Dia nampak tak? Okey. Sekarang cikgu nak bagi contoh satu. Okay, contoh. Buat sini lah. Contoh. Okey, contoh. Okay. Katakan ni garisan. Okey, A, B. Satu lagi garisan. Okey, C, B, D. Okey. Contoh-contoh. Tengok saja lah. Tengok saja. Kita nak tunjukkan macam mana kita nak selesaikan. Okey. Katakan sudut yang diberi di sini. Okey, katakan sudut yang diberi di sini ialah yang ini katakan 40, katakan ini 60 lah, 60 darjah lah. 60 darjah. Okey, dia suruh cari sudut P. Dia suruh cari sudut P. Dia cari tak sudut P? Dia tak cari sudut P. Dia bagi sudut 60 darjah lah. Dia suruh cari sudut P. Ingat konsep yang kita dah belajar iaitu apa dia? Sudut yang bertentangan. Sudut yang bertentangan. Ingatlah sudut yang bertentangan. Nilai dia ialah sama. Ingat tu. Sudut yang bertentangan. Nilai dia adalah sama. Okey. Sudut yang bertentangan. Nilai dia adalah sama. Okey, boleh? Apa tak? Okey. Jadi P tu kita dapat berapa? P kita akan dapat nilai dia ialah berapa? P nilai apa? Kalau sudut yang bertentangan. Nilai dia ialah 100. Berapa? 60 darjah. Sebab dia nilai dia adalah sama. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, itu adalah nilai dia yang sama. Sudut yang bertentangan, nilai dia adalah sama. Okey. Kita tengok. Contoh ni. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, latih diri 8.2a bagi setiap pelajaran berikut kenal pasti dan nyatakan sudut bertentangan bucu nombor 1. A, sudut bertentangan bucu. Okey, P sama dengan Q. Sudut bersebelahan pada garis bersilang. P dengan R ataupun R dengan Q. Okey, P dengan R ataupun Q dengan R. Okey, itu garis sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, kalau B, B macam mana B? B macam mana? Okey, B macam mana B?
Sudut bertentangan apa dia sudut bertentangan? Sudut bertentangan. Okey, sudut yang bertentangan A, B. Sudut A bertentangan bucu dengan B. Jadi sudut dia sama lah. Okey, sudut bersebelahan B, C, B dengan C ataupun A dengan C. Sudut bersebelahan. C dengan B ataupun A dengan C. Sudut bersebelahan. Ada dua lah sudut bersebelahan. Ini 180. Sini pun 180. Okey. C. Okey, sudut bertentangan bucu A dengan D. Okey, sudut yang bersebelahan DS ataupun SR. Okey. Boleh kan? Okey, kemudian kita tengok. Okey, kita tengok yang ni sudut Y jika sudut X dan Y adalah sudut bertentangan bucu. Okey, sudut Y jika sudut X dan Y adalah jadi sudut Y tahu dah. Tahu ni lah. Bertentangan dengan X. Okey, yang kedua, sudut Z jika sudut X dan Z adalah sudut bersebelahan. Sudut X dan Z ialah sudut bersebelahan. Z tahu ni lah. Z kan. Okey. Okey, lepas tu dia kata jika sudut Y, sudut X dan Y adalah sudut bertentangan. Sudut X, okey, sekarang ni Y. Okey, sudut Z tahu tak sudut Z? Sudut Z, Z ialah sudut bersebelahan. Jika sudut X dan Z sebelahan. X, Z tahu ni? Ni X, kita tulis sikit lah. Kita tulis tu tak berapa pasal. Okey. Okey, kita tulis sikit. Okey lah, tahu ni ya. Sikit. Okey. Tahu ni. X, sudut. Dia tanya, sudut Y, jika sudut X dan Y adalah sudut yang bertentangan bucu. Sudut X dan Y adalah sudut bertentangan bucu. X dan Y. Jadi Y kan ni? Tadi Y. Okey. Itu Y. Ini sudut Y. Sebab dia bertentangan. Okey, dia faham tak? Okey, habis. Soalan nombor 2 lah. Okey, nombor 2 kita. Sudut Z jika sudut X dan Z adalah sudut bersebelahan. X dan Z bersebelahan. Sudut Z jika sudut X dan Z ialah sudut bersebelahan pada sudut bersebelahan kau pilih lah. Nak pilih atas kan di bawah. Z tani lah. Nak pilih Z tani. Sudut bersebelahan. Tani pun boleh. Ini nama dia sudut bersebelahan. Okey, boleh? Okay, selesai soalan nombor 2. Padam. Okey, soalan yang B pula. Dia kata sudut Y jika X dan Y adalah sudut yang bertentangan bucu. Okey, sudut bertentangan X dan Y adalah sudut bertentangan tani Y lah. Jadi sudut ni adalah sudut ni kena pelajar ni. Ini kita dapat Y lah. Okey, Y. Sudut Z jika sudut Z adalah sudut bersebelahan. Sudut Z. Z mungkin tani lah. Tani pun boleh Z. Tani pun boleh Z. Pilihlah mana salah satu. Okey, boleh. Okey, kemudian kita ada sudut Y jika sudut X dan Y sudut yang bertentangan bucu. Okey, sudut Y kamu tahu ni. Sini kan. Dia bertentangan dengan Y. Okey. Kemudian kita ada sudut Z jika sudut X Z ialah sudut bersebelahan. Z boleh letak sini, Z ni boleh. Z tani boleh. Tani pun boleh sebab dia duduk bersebelahan X. Pilihlah salah satu. Boleh. Jadi di sini apa yang kita pelajari ialah yang pertama sekali, habislah untuk hari ni lah. Itu saja cikgu nak ajak kamu. Yang pertama sekali bagaimana sudut dua garisan bertemu pada satu titik, dua garisan membentuk sudut yang berselang. Okey, sudut yang berselang di antara dua garis. Okey, faham macam tu. Kemudian cikgu terangkan kepada kamu apabila terjadi dua garisan itu berselang pada titik, jadi bentuk sudut yang bertentangan bucu nilai dia sama. Sudut bertentangan bucu nilai dia sama. Sudut yang bersebelahan, sudut yang di sebelah ni, kiri kanan ni, di atas garis lurus ni,
Mestilah bila dicampur dia 180. Okey. Kemudian, cikgu tunjukkan kepada kamu cara-cara nak menanda sudut bertangan bucu dan sudut bersebelah. Kemudian, cikgu terangkan kepada kamu, terangkan kepada kamu macam mana dan nak tandakan apa? Nak tandakan sudut bersebelahan. Ni. Sudut bersebelahan dan juga sudut yang bertentangan. Kita tandakan kepada kamu. Okey. Itu yang kita belajar hari ini. Terusnya, bagaimanakah anda menentukan sudut pada garis bersilang? Okey, yang ini kita akan belajar esok. Okey, itu saja untuk hari ini pelajar-pelajar sekalian. Okey, latihan cikgu akan bagi besok. Untuk hari ini kamu fahamkan tentang dua garisan bersilang dan sudut-sudut yang terhasil daripada persilangan. Dua garisan yang diberikan kepada kamu. Okay. Okey, itu saja untuk hari ini pelajar-pelajar sekalian. Cikgu harap kamu boleh faham sedikit sebanyak. Walaupun video ni pendek saja, tetapi yang penting kamu faham dan tahu menentukan di mana kedudukan sudut-sudut yang terhasil dan kamu faham macam mana kriteria yang terbentuk hasil daripada dua garisan bersilang di mana dua sudut yang bertemu, dua sudut yang bertentangan nilai dia sama dan juga satu garisan tu jika sudut bersebelah dia kita campurkan hasil dia ialah 180 darjah. Kita dah tunjukkan kepada kamu kedudukan ketentuan macam mana kita nak menentukan sudut bersebelahan dan juga cikgu dah terangkan kepada kamu bagaimana nak menentukan sudut yang bertentangan. Okey. Saja untuk hari ini ya. Okey, jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.